Assalamualaikum dan salam saudaraku sayang. Buletin UKAS edisi malam 3 Januari 2021 bersama saya Alfaris Jemurin. Tumpuan berita malam ini mengenai isu berbangkit dalam kalender pelancongan Malaysia. Bagi mengulas isu tersebut, Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Seri Nancy Shukri telah mengadakan sidang media di Kuching pada Ahad. Sidang media itu adalah berhubung posting Tourism Malaysia yang tidak memasukkan sambutan Hari Gawai dan Pesta Keamatan dalam perancangan cuti di negara ini sebagai perayaan rasmi. Menurut Datuk Seri Nancy, beliau dimaklumkan bahawa cuti yang dimasukkan ke dalam kalendar tersebut hanyalah merujuk kepada cuti-cuti di bawah persekutuan. Saya tidak mahu tergesa-gesa. Saya mencari sumbernya dulu, sumber maklumat yang telah dipublishkan dalam kalendar. Jadi saya bertanya kenapa ianya sebegitu. Jadi dimaklumkan kepada saya kalau dilihat dari segi cuti yang dimasuk di situ adalah cuti untuk persekutuan, untuk keamatan dan juga gawai. Ianya harusnya masuk di bawah cuti negeri, kerana cuti persekutuan adalah untuk cuti yang panjang. Banyak negeri yang akan memanfaatkan cuti-cuti di bawah negeri persekutuan. Sementara itu, katanya pandangan serta kritikan membina yang disampaikan kepada beliau telah memberi kesedaran bahawa apa sahaja yang dilakukan di peringkat persekutuan haruslah bersifat inklusif dengan mengambil kira seluruh negeri dalam Malaysia. Saya nak berterima kasih kepada netizen kerana memberi maklum balas sebegini. Ia menunjukkan orang Sarawak dan mungkin Sabah juga mempunyai pemikiran yang begitu luas sekali, yang mahu orang dari luar daripada Borneo untuk datang ke tempat kita walaupun ianya bukan cuti persekutuan, di cuti negeri, maka adalah elok kalau ianya dimasukkan sekali untuk pengetahuan orang luar daripada Sarawak dan Sabah supaya mereka dapat juga bercuti. Saya beranggapan begini, saya mengambil ianya dari sudut positif. Justru beliau menyarankan kepada pihak Tourism Malaysia untuk mengambil kira hal sedemikian sebagai satu perspektif positif dalam usaha menambah lagi kepelbagaian dalam negara melalui cuti-cuti tersebut. Saya bersetuju, sebab itu saya sarankan kepada pihak pelancongan Malaysia dan juga MOTAC, kita masukkanlah ianya sebagai senarai cuti-cuti dalam Malaysia juga. Walaupun cuti umum itu adalah untuk Sarawak dan juga Sabah, tetapi orang lain pun boleh menikmatinya. Laporan berikutnya mengenai tinjauan Timbalan Ketua Menteri merangkap Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak Tan Sri Dato' Amar Dr. James Jemut Masing ke Kuari Mambai di Sebuyau pada Sabtu. Lawatan itu dilakukan selepas beliau bersama rombongan meninjau ke lokasi kejadian tragedi menyayat hati yang mengorbankan 9 sekeluarga di pengkalan feri Triso Sebuyau pada Jumaat. Bercakap kepada media selepas itu, beliau memberitahu tujuan lawatan tersebut adalah bagi melihat dan menilai batu-batu yang telah diproses oleh pihak Kuari Sebuyau dan memastikan bekalan batu mencukupi. Sebuyau Kuari is among the best in Sarawak. At the moment, in the Kuari, 60 million reserve. So cukup kan for my bridges and road, they dah cukup. For the next 60 years, dah cukup. So that's why I wanted to have a look at that Datuk Julahi Indonesia Kekuasaan. So the government sure that we have enough material to build our road and bridges throughout Sarawak for the next 20 years. Now I was assured that we have more than enough. You can build as many roads and bridges as you can. We will provide you the quality. Berita seterusnya, masyarakat Kristian di Murung kini boleh mengukir senyuman dan melakukan aktiviti keagamaan dengan selesa selepas gereja St. Luke Umar Belor siap sepenuhnya. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Murung, Kennedy Chukpai Ugon telah menyempurnakan majlis perasmian gereja baharu tersebut pada Sabtu. Berucap pada majlis tersebut, Kennedy memberitahu pembinaan gereja berkenaan dibangunkan menerusi dana kerajaan negeri di bawah projek transformasi luar bandar RTP pada tahun 2018. Katanya pembinaan gereja tersebut membuktikan kerajaan negeri sentiasa memberi keutamaan kepada keperluan rakyat pelbagai kaum dan agama di negeri ini.
Manakala di Kuching, prihatin dengan kepayahan hidup seorang pesakit strok di Kampung Haji Baki, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Batu Kitang, Loh Ker Chiang, tampil membantu dengan menyumbangkan kerusi roda kepada pesakit berkenaan pada Sabtu. Ker Chiang terpanggil untuk menghulurkan kerusi roda selepas dimaklumkan dengan keadaan pesakit Ismail Mat yang sukar bergerak selepas diserang strok. Justru beliau berharap sumbangan kerusi roda itu dapat membantu pergerakan Ismail. I hope that Ismail can move around easier and can move around, maybe go shopping also. Yeah, got a wheelchair, boleh pergi shopping juga. Oh, yeah. Okay. So, terima kasih Sheila atas pertolongan. Terima kasih. Okay, thank you. And terima kasih penghulu. Berita seterusnya, Jabatan Kesihatan Bahagian Sarike bersama Jabatan Kesihatan Bahagian Sibu dan Daerah Meradong telah mengadakan surveilan komuniti daerah Meradong bertempat di Pasar Tamu Bintangor pada Ahad. Program itu bertujuan memberi ujian calitan secara percuma kepada para penjaja di Pasar Tamu Bintangor dan orang awam yang ada kontak rapat dengan ahli keluarga yang terkena jangkitan wabak COVID-19 di Rumah Uming, Sungai Madur. Semasa meninjau program itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Meradong, Datuk Din Kong Hing berharap kes jangkitan COVID-19 di Rumah Uming, Sungai Madur tidak dipolitikkan. Laporan berikutnya, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Beting Maro Razaili Gapur meluangkan masa menziarahi 5 warga emas dan seorang pesakit tulang belakang di Kampung Beladin Pusak pada Ahad. Dalam lawatan tersebut, Razaili Gapur turut menyumbangkan bantuan kewangan, bakul makanan dan kerusi roda penerima. Menurut Adun Beting Maro, program seperti itu dapat mengeratkan silaturahim antara penduduk kampung dan pemimpin setempat. Sekian edisi malam bersama saya Al-Faris dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.